Okay. Alright. Okay, so kena semangat lah ni kelas pagi tak ada yang lemau-lemau ke, tak ada yang apa ke. Sebab tu lah kalau boleh macam kita pergi kelas yang sebenar lah. Pagi-pagi ni mandi, fresh. Walaupun duduk kat rumah kan. Okay. So, let's continue our lesson. Okay, saya rasa yang ni kita tak bincang lagi untuk NCO minus ni. Tapi saya percayalah most of the student dah buat. Okay, sebahagian besar pelajar dah buat. Okay, tetapi bila you kan ada sebahagian pelajar dah submit kan soalan latihan yang saya bagi tu, extra question tu. Saya dapatilah sebab ada saya dah tanda. Tapi saya akan ambil masa nanti mungkin hari Khamis kot untuk kita bincang waktu lab. Minggu ni tak ada eksperimen lagi sebab perubahan kepada course outline dan perubahan kepada takwim tu menyebabkan minggu ni masih tidak ada eksperimen lah. Terpaksa hold dulu eksperimen. Jadi kelas esok masih on macam biasa. Cuma saya akan gunakan untuk kita bincang soalan dan mungkin saya ajar tentang hybrid. Okay, so bila you hantar soalan jawapan kepada extra question tu, apa yang saya nampak sebahagian pelajar masih tidak memahami dengan baik lagi lah konsep. Soalan tu soalan final sebenarnya, soalan final sebelum-sebelum ni. Dan saya ambil soalan yang agak simple lah, maksudnya bukan soalan yang terlalu complicated. Kenapa molecule tu exist, kenapa it does not exist. Ada pelajar boleh jawab tapi dia punya penerangan tu tak sampai maksud. Kalau you kata octet, kenapa dia octet? Mesti ada sebab dia octet. Mestilah you jawab because the central atom, siapa central atom tu is surrounded by how many electrons. Kalau you kata dia expanded octet, kenapa dia expanded octet? Kalau you kata tak boleh expanded octet, why it is cannot be an expanded octet molecule? Mesti ada reason kat situ. So jadi soalan tutorial ni nampak macam simple. Okay, sebab soalan tutorial ni kadang-kadang kita buat tu kebetulan dia sama dalam nota kuliah mungkin contoh tu. So kadang-kadang pelajar salin je. Tapi bila dia jadi soalan peperiksaan ataupun soalan final ke apa, pelajar kena buat apa? Pelajar kena tunjukkanlah cara menjawab tu dengan baik. Pastikan menjawab soalan. Okay, so the question asks you NCO minus can form 3 resonance structures. Okay, dia dah mention kat situ, dia dah bagi clue. NCO minus ion can form 3 resonance structures. Write resonance structures for NCO minus ion. Determine the formal charge of each atom in the structures. And which structures is the most stable? Explain. Nampak? Dia minta explain lah. At the end tu mesti bagi reason. Okay. Which tu kita kena pilih. Tapi untuk pilih tu kita kena buat sesuatu lah. Kita kena buat sesuatu. Okay. So now, firstly, kita nak bercakap pasal, we are going to discuss about resonance structures. Okay. Resonance structures. So what is resonance? Resonance is two or more Lewis structures that cannot be represented accurately, okay, by only one Lewis structure. Maksudnya dua atau lebih Lewis structure yang tak boleh dinyatakan dengan tepat hanya berdasarkan satu Lewis structure sahaja. Maksudnya Lewis structure itu semua betul. Cuma mungkin dia punya perbezaan adalah bila kita sebut resonance ni, the position of double bond may be different ataupun the placement of atom itu sendiri yang berbeza. Kedudukan atom itu sendiri yang berbeza. Okay, jadi yang ini saya ada bagi clue hari tu bila kita nak buat untuk NCO minus ni. Okay, because you can see here we have 3 different atoms. Okay, mungkin of course bila resonance you akan dapat lebih daripada satu lah Lewis structure. Okay, jadinya sekarang of course kita nak lukis Lewis structure tu, kita akan pilih central atom and surrounding atom tu siapa. So basically how to choose the central atom class? Kita nak pilih elemen ataupun atom yang macam mana untuk jadi central atom ataupun atom pusat. Kurang electronegativity. Atom that has lower ataupun less electronegative. Okay, good. Jadi maksudnya kita kena ada pengetahuan tentang itu. Maksudnya you have to compare between nitrogen, carbon and oxygen which atom is less electronegative. Jadi kalau tak ingat kedudukan dia dekat mana, maksudnya you tak boleh gambarkan carbon ni dekat mana. You mesti ada pengetahuan tentang the position in terms of group. Okay, for example, nitrogen is in group 15. Carbon group 14. Oxygen group
16. Jadi of course across the period mestilah kita lalu dulu group 14, 15, 16. And kita dah belajar across the period electronegativity increase. Jadi yang less electronegative atom kat sini goes to carbon. Jadi of course bila kita nak buat Lewis structure, nak lukis resonance kita guna Lewis structure, kita akan draw the skeletal structure juga. Maksudnya tapi sebelum tu you kena kira lah kan. You kena kira. Mungkin you dah buat pengiraan nitrogen, carbon, oksigen. Okay, nitrogen 5 valence electrons times 1. 5. Okay, carbon 4 valence electrons times 1, 4. Oksigen 6 valence electrons times 1, 6. Okay, jadi kalau you jumlahkan kat sini 9 campur 6, 13, 14, 15. 15 elektron. Okay, tetapi NCO minus maksudnya kita kena tambah satu charge. Betul tak? 16 elektron totalnya, betul? Betul? Betul. Okay. Jadi, alright. Okay, so kita kira dulu. Itu memang tugas awak. Okay, lepas tu draw skeletal structure. So, carbon will be the central atom. And nitrogen dengan oksigen tu tak kisahlah nak letak kiri ke letak kanan ke, tak ada masalah. Okay, jadi saya dah guna dekat sini, saya dah guna 4 electrons to make bonding, to make the bonds. Okay, jadi baki ada lagi 12. Okay, yang 12 ni lah kita akan octetkan surrounding atom. Okay, surrounding atom kita tu maksudnya oksigen. Buat dot tu biar jelas saya kata. Jangan hidup segan mati tak maulah. Maksudnya tak nampak. Okey, lepas tu tolaklah, maksudnya kita dah guna ke semua 12 elektron. So no more electrons left. Tapi the issue here adalah central atom kita tu tidak octet. Okay, central atom itu tidak octet. Jadi kita nak tambah lagi elektron tak boleh. So in order to octet the carbon, okay, kita kena make a multiple bond. Okay, try dulu buat multiple bond. Jadi nak buat multiple bond ni maksudnya double or triple bond, kita juga kena ada pengetahuan based on Lewis dot symbol yang saya tunjuk kat atas ni. Okay, macam nitrogen you nampak kat sini, dia ada 3 unpaired, 3 elektron lagi lah. Maksudnya you nampak kat sini, kalau dia dengan non-metals, dia boleh form sampai, untuk molekul dia boleh form sampai 3 ikatan. Dan nitrogen biasanya adalah octet kecuali kalau dia odd. Okey. Kalau you kira kat sini tadi total dah 16 elektron, tak mungkin dia odd elektron molekul. Jadi dah nampak kat situ. Jadi nitrogen ni dia mesti obey octet rule dan maksimum dia boleh buat kalau dia dalam bentuk neutral molekul, dia boleh form sampai 3 ikatan. Maksudnya dia boleh buat sampai triple bond. Kalau carbon nak tak nak dia mesti octet, sama ada semua single bond ataupun dia buat 2 double bond ataupun ada 1 triple, 1 single. Kalau oksigen dia bolehlah buat sampai triple bond tu, tapi biasanya dia lebih stable kalau dia buat 2 ikatan. Maksudnya dia boleh buat double bond. Jadi knowledge itu kita gunakan. Jadi sekarang saya nak buat satu multiple bond. Let's say saya gunakan sepasang lone pair from nitrogen untuk buat satu double bond. Okay, jadi sekarang saya nampak kat situ carbon sudah ada 2, 4, 6 surrounded by 6 elektron. Tapi masih lagi tidak octet. So disebabkan saya ada pengetahuan tu tadi, saya nak buat triple bond pula. So saya guna sepasang lagi lone pair kat situ. Saya buat triple bond. Jadi dah octet belum untuk nitrogen? Untuk carbon? Dah octet belum? Dah kan? Betul? Betul. Jadi ini ramai terlepas pandang. Ini adalah ion ya. NCO minus adalah ion. So bila dia punya Lewis structure mesti ada bracket dan charge kat luar ni. Unless you labelkan the formal charge kat atas tu baru tak ada kurungan lah. But basically kita buat ada kurungan je. So katakanlah kat sini saya labelkan sebagai structure 1. Structure 1 ke structure A ke tak kisah. Okay, itu baru satu. Tapi you tengok kat sini, kita mungkin ada possibility dapat structure yang lain. Yang sama juga kedudukan, saya letak je placement of atom dia sama macam ni. Okay, sorry. Macam ni. Okay. Kan? Tadi kat sini ada, okay saya buat dulu dia punya lone pair. Ni semua dah octet lah. Jadi sekarang
kita tahu juga nitrogen tu boleh juga buat double bond. Maksudnya kalau saya tak nak buat triple bond untuk nitrogen, saya nak buat double bond je, boleh je. Saya ambil sepasang ni, saya buat satu lagi bond, saya buat double bond. Dan kita juga ada pengetahuan bahawa oksigen boleh buat double bond. Jadi saya ambil sepasang lone pair daripada oksigen untuk buat double bond antara karbon dengan oksigen. So, kalau you nampak kat sini, karbon sudah octet. Jadi saya sudah dapat structure yang kedua dan semua atom kat dalam tu octet sekarang. Okay, structure 2. Okay, but ada tak possibility untuk dapat structure yang lain? Boleh tak? Boleh tak? Boleh? Kalau kita cuba buat macam ni, karbon, oksigen, saya nak buat apa ni tadi? Triple bond lah dekat karbon oksigen ni. Sorry. Saya buat triple bond. Saya buat triple bond kat sini. Jadi maksudnya lone pair pada oksigen itu, okay, siapa tu? Murni. Okay, good. Kita try kat sini. Tinggal sepasang lah. So sekarang kat sini nitrogen saya tak usik apa-apa. Maksudnya dia kekal remain dengan single bond. Saya boleh dapat structure yang ketiga. Dari segi Lewis structure, they are Lewis structures. Mereka ni semua adalah Lewis structure yang betul. Kenapa saya kata betul? Sebab mereka patuh kepada hukum octet tu. Octet tu semua dipatuhi. Jadi saya tak boleh kata structure 1 je betul. Structure 2 tu dengan 3 tu bukan. So apa yang you nampak kat sini, placement of atom. Kedudukan atom tu tempat duduknya sama. Central atom carbon kan, nitrogen dengan oksigen tu surrounding atom. Tak kisahlah siapa-siapa kat mana kedudukan nitrogen dan oksigen. Tapi maksudnya apa yang you nampak beza, structure-nya berbeza. Structure 1, 2, 3 ni kalau you tengok structure-nya tak sama. Tapi mereka adalah Lewis structure yang betul. So apakah hubungan mereka? They are resonant. So kalau resonant, kita kena hubungkan dengan arrow ini. Jadi you nampak kat sini, resonant structure tak semestinya yang case kedudukan double bond itu saja yang bertukar tempat. Macam contoh nitrate ion, NO3-. Tapi ini juga adalah case resonant. Cuma sekarang ni kalau you tengok dia minta right resonance structures for NCO-. Jadi there are 3 possible Lewis structure yang mana hubungan mereka tu adalah resonant. Sebab soalan dah mention resonant, arrow yang tengah ni wajib. Arrow yang apa tu? Resonance arrow tu wajib. Kena buat. Jadi kalau lah you buat sama jawapan tu dengan saya, cuma structure 1, 2, 3 tu labelingnya tak sama, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah sebab bila kita menanda nanti, bila pemeriksa tanda, kita akan tengok based on apa calon buat, tapi mesti betul lah jawapannya. Kita akan guna label yang calon tu label. Okay, so that is for question A. Question B, determine the formal charge of each atom in the structures. Jadi yang ini, of course you kena kira lah. Bila dia kata determine, kan, keyword dia determine. Okay, saya highlightkan keyword tu. Determine. Memang kena kira. So, kena tunjukkan jalan kerja kira. Jadi kita buat satu-satu. Jangan nak cepat aja, kita kena buat satu per satu. So, let's say you start dengan structure 1. Saya tunjuk ni sebab mungkin ada pelajar tak tahu. Ataupun dia careless. Structure 1. Buat dengan teratur. Tunjukkan. Sebab final exam, you tak type pun. Final exam, you kena tulis dengan tangan. Kan? Kalau nak suruh bertype kan nanti ada yang tak tahu nak guna equation, ada macam-macam masalah. Okey, jadi let's say saya nak buat untuk nitrogen yang triple bond. Okey, sekejap. Dia auto save tu. Sekejap Dia dah upgrade ni, dia auto save. Kalau tak nanti di hujung baru dia save. Okey, sekejap. Tadi macam dah conteng ni. Okey, kan? Okey. Jadi saya nak buat untuk nitrogen, saya punya cara, okay, Murni dah tunjuk dekat chat box tu. Saya akan buat macam tu lah. Okay, jadi formula kena ingat. Valence elektron dia berapa? 5. Tolak lone pair. Dalam kurungan ni dia ada operasi lagi. Lone pair on nitrogen atom is 2 plus half from bonding pairs. 2, 4, 6. Separuh daripada 3. Okay, gunakan pengetahuan matematik. 5 tolak 2, 3, 3 tolak, ni 6 sorry. Ni 6. 5 tolak 2, 3, 3 tolak 3, 0. Betul? Betul tak ni? Betul. Okay, right. Continue with carbon. Carbon. Okay, carbon. Valence electron 4. Okay, minus lone pair 0.
plus half from bonding pair. Bonding pair kat situ ada 8. Jadi 1/2 daripada 8. So 4 tolak kosong 4. 4 tolak 4. Kosong lah. 0. Okay. So kalau betul tandakan dekat jawapan masing-masing Okay. Next. Sorry. Saya nak refer kepada structure tu. Okay. Next. Saya nak kira untuk oxygen atom. Oxygen atom and then we have a single bond here. Okay. Jangan lupa lengkapkan lone pair. Kalau tak nak buat macam ni, boleh you buat labelkan dekat structure tu. Nitrogen tu mungkin A, carbon tu B, tapi susahlah. Itu kita akan gunakan untuk atom yang sama. Contoh macam ozon ke apa kan. Itu kita guna labeling A, B, C. Okay. Okay, so sekarang kat sini 6. Okay, dah salah pen dah. 6 minus lone pair kat situ 6 plus half from 2. Betul tak ni? 6 tolak 6, kosong, kosong tolak 1, negatif 1. Kan saya dah kata kita boleh check betul tak pengiraan formula charge of each atom ni dengan you jumlahkan. You boleh congak je kosong campur negatif 1. Total negatif 1 itu merujuk kepada overall charges. Maksudnya kalau saya tambahkan ni kosong campur negatif 1, saya dapat negatif 1. So tengok charge keseluruhan negatif 1. Betul lah tu kalau kita buat. So kalau lain maksudnya mungkin salah kira. Okay, structure 2. In my case, maksudnya based on apa saya lukis tu lah. Okay, nitrogen. Okay, nitrogen. Alright, we have double bond here. Okay, so kalau saya nak kira 5 minus kat sini 4. Okay, plus half from 4. Sebab ada 4 kan. Okay, 5 tolak 4, 1. 1 tolak 2, negatif 1. Okay, alright, good Murni. And then kita ada carbon. Carbon kat sini 4 minus 0. Plus. Okay, sekejap apa ni. 0 plus half from 8. Okay, 4 tolak kosong 4. 4 tolak 4, kosong. And for oxygen atom kita ada 2 pasang lone pair. Untuk yang structure ketiga tu saya nak dengar lisan saja. Tapi saya tak nak tunjuk kat sini. Maksudnya lisan belajar respon. Okay, so bila saya buat kat sini, ini adalah 6 minus 1, 2, 3, 4. 4 tambah 1/2 daripada 4. 6 tolak 4, 2. 2 tolak 2, kosong. 2 tolak 2, kosong. So kosong campur negatif 1. Nampak overall charges negatif 1. Okay, itu untuk structure 2. Okay, cuba tengok structure 3 saya ni. Okay, structure 3 saya ni, tolong berikan respon secara lisan. Awak dah buat, awak tengok structure awak yang mana sama dengan saya. Nitrogen ni berapa? Saya nak label kat sini je. Nitrogen berapa formula charge dia? Congak pun boleh tu. Berapa untuk nitrogen structure 3 saya? 6 tolak 6, kosong, kosong tolak 1. Berapa? Negatif 1, betul ke? Betul. Okay, carbon. Carbon kat sini tengok 0 lah kan? Okay, oksigen 6 tolak 2, 4. 4 tolak 3. 6 tolak 2, 4. Lepas tu 4 tolak 3. Posisi 1. Betul ke ni? Macam salah je. Berapa untuk oksigen saya ni? 6 tolak 2, 4. Betul? 6 tolak 2, 4. 1/2 daripada 6 berapa? 3 dapat apa? Nitrogen ni betul ke negatif 1? Nitrogen tu Negatif 2. negatif 2. Itulah. Sebab tak mungkin saya dapat ni. Nitrogen negatif 2 kan? Negatif 2. Yang ini adalah positif 1 lah. Betul kan? Betul. Jadi you sepatutnya tunjuklah. Okey, sebab soalan suruh determine the formula charge, kita kena kira. So patutnya kita kena buat macam ni. Kita kena buat satu persatu dan you sambung untuk structure number 3 lah. So you sambung untuk structure number 3. Patutnya kat sini ada structure 3. Okey. Baik, structure 3 tadi Okey, sekarang ni kita nak pilih the most stable ataupun the most plausible.
Kadang-kadang istilah soalan tu dia tak guna most plausible, dia guna most stable. Untuk kita untuk kita pilih most stable ataupun most plausible, kita ada priority. Kita akan guna formal charge. Yang pertama kita cari structure yang formal charge semua atomnya zero. So kalau you compare kat sini, untuk structure 1 memang ada yang zero, tapi tak semua atom zero. So memang tak ada priority yang the first priority tu yang which atom all atom has zero formal charge. Tak ada. Structure 2 pun tak ada. Apatah lagi structure 3 yang saya label kat atas ni pun tak ada. So yang first priority tu dah out. Okay, yang kedua adalah apa? Kita akan cari apa? Kalau tak ada yang zero formal charge semuanya, kita akan cari apa pula? Apa priority kedua, kelas? Structure yang mana? Kena tahu ni. Structure yang mana? Kita akan cari structure that has fewer ataupun smaller formal charge. Kan? Maksudnya yang menghampiri zero, closest to zero. Okay, kalau you tengok kat sini, structure 3 saya ni dah out lah sebab dia ada kosong, positif 1, negatif 2. Sebab kita ada lagi structure yang mempunyai formal charge yang fewer ataupun lebih kecil. Di mana kita ada structure 1, okay, you tengok structure 1 dan structure 2. Kosong, kosong, negatif 1. Structure 2, negatif 1, kosong, kosong. So kalau kita compare dengan structure 3 saya yang ada negatif 2 tu, structure 3 saya tu dah out dah. Jadi sekarang antara structure 1 dan structure 2 saya ni, okay, ni kan ada yang keliru pula ni. Ni tunjuk kira antara structure 1 dengan structure 2 saya ni, yang mana most stable ataupun most plausible? Ada priority ketiga. Kita kena cari structure yang mempunyai negative charge which is placed on the more electronegative atom. Charge negatif kena berada pada atom yang paling elektronegatif dalam structure tu. So the most electronegative, kalau you tengok nitrogen, carbon, oksigen lah yang paling elektronegatif kat sini. Jadi kita mencari antara structure 1 dan 2 ni, kita cari yang charge negatif berada pada pada oksigen atom. Sebab oksigen tu lebih elektronegatif. So dalam my case, dalam structure yang saya lukis ni, you will notice that which is the most stable structure? Structure 1 or 2? Murni dah jawab lah tu kat situ. Structure 1. Jadi you kena tulis sebab soalan kata which and explain. So katalah soalan C structure 1. You nak buat ayat ke, you nak tulis terus structure 1? Ataupun mungkin pelajar kata structure 1 is the most stable. So katilah. Kalau macam saya structure 1. Okay. Biasanya pelajar tulis je structure 1, kita akan tengok structure dia. Mana structure 1? Betul ke? Sama tak dengan skema jawapan? Mungkin skema jawapan saya structure 3. Tapi structure 3 saya tu sama dengan structure 1 dia lah. Jadi kita akan cari. Okay, reason dia apa? Barulah kita bagi reason. Reason dia adalah because the negative formal charge is placed on the more electronegative atom. Mungkin pelajar tu kata because structure 1 has fewer formal charge and the negative formal charge is placed on the more electronegative atom. Tapi sebenarnya yang fewer formal charge tu kita nak compare 1, 2, 3 tadi. Tapi sekarang antara 1 dengan 2 tu yang mana kita nak pilih? Inilah jawapan yang tepat. Because the negative formal charge is placed on the more electronegative atom. Mungkin kita boleh tambahlah which is oxygen atom. So betul, biasanya kat sini kita nampak ini je dah betul lah. Maksudnya sampai more electronegative atom. Nak lagi bagus sampai yang hujung ni lah kita mention siapa atom tu. Tak adalah nampak pelajar tu ataupun calon tu menjawab. So macam ni. Sekejap Okay. So satu lagi markah. Jadi dalam kimia ni jawapan ni tu adalah rigid, precise dan tepat. Pendek tapi tepat. Tapi kalau pelajar tu suka mengayat, biasanya dia akan buat ayat lah. Biasanya dia ada beza. Kalau pelajar aliran sains hayat, MS, dengan pelajar MT lah, sains kom. Sebab dia orang mungkin ambil bio, dia orang suka mengayat sikit. Jadi sepatutnya kelebihan pada awak pelajar MD ni biasa tak suka mengayat sangat. So saya biasanya memang guide pelajar, tak kisahlah MS ke MT ke MD, saya guide untuk jawab yang pendek tapi tepat. Okay, jadi this is the way how to determine the most plausible structure based on
resonant. Jadi dalam kes ini saya highlight sekali lagi, resonant yang kita bincangkan ni adalah resonant yang structure 1, 2, 3 tu dia memang berbeza. Tapi mereka tu adalah betul. Maksudnya Lewis structure yang betul. Dia bukan macam soalan SO3, NO3 seperti yang kita bincang sebelum ini. Okay, any question kat sini? Sebelum kita pergi pada next question, maksudnya untuk jam yang seterusnya. Ada soalan? Is there any question? Ada? Medium. Ya. Kalau jawapan tadi kita jawab tentang smaller charge sahaja, tak sentuh perasaan. Tak tepat. You kata because it has smaller formal charge. So what dengan smaller formal charge? Sebenarnya kalau you tengok smaller formal charge tu, kita nak compare structure 1, 2 dengan 3. Yang mana yang kita nak pilih, betul tak? So kita akan pilih 1 dan 2 smaller formal charge lah. Tapi antara 1 dengan 2 yang mana paling stable? The most, sebab dia kata which is the most. So reasonnya sambung lagi. So reasonnya ni kita akan lihat. Okay, siapa tadi tu? Siti Nur Amirah Okay, thank you madam. Alright. Okay, so sekejap ni ada yang tak masuk ni. Tak apa. Okay. Kita teruskan. Sebab saya menanti pelajar, kan saya dah assign pelajar-pelajar yang saya suruh hantar tu kan. Ada yang tak hantar saya ni terjaga pukul 2 pagi, 3 pagi tengok lah. Ada pelajar yang dah submit mungkin lewat, tak ada masalah lah sebab saya nak share jawapan-jawapan yang saya suruh ni. Sebab kalau saya nak suruh you throw, saya kata okay throw seorang kat sini memang lambat. Kadang-kadang line internet you lambat. Jadi saya dah assign lah pelajar tu. Kalau salah tak ada masalah pun. Tapi kalau pelajar tu tak respon langsung, tak nak hantar, maksudnya pelajar tu tak peduli kot. Saya nak nasihatkan pelajar lah bila pensyarah sebut nama awak, bila pensyarah nakkan awak share jawapan, you kena rasa gembira sebab pensyarah nak check jawapan aku, pensyarah nak tengok aku faham ke tak. Jadi patutnya macam tu lah kan. Sebab kita ni, awak ni semua dah dewasa. Kita tak adalah nak, pensyarah ni tak adalah nak marah-marah. Kalau salah, kenapa salah ni, tak ada. Kita nak share sebab mungkin ada pelajar yang tak faham juga. Dan pada masa yang sama, dapat advantage pada pelajar yang nak share jawapan tu. Kalau volunteer tu lagi bagus lah. Ni saya dah assign tu, tak apalah kalau salah. Tapi bila langsung tak reply, tak respon, dalam grup pun saya mention tak respon, langsung tak jawab, tak apa. So mungkin pelajar tu boleh fikir kot kalau saya tak tanda assignment dia macam mana. Sebab tak nak beri komitmen kan. Tak nak beri komitmen. Jadi pelajar-pelajar macam ni saya pun tak tahulah. Tak apa, tak kisah. Saya tak kisah kalau dia tak ada ni. Maksudnya tak nak masuk kelas saya pun tak apa. Saya akan key in sebagai tidak hadir je lah nanti sebab saya tengok tak masuk tu. Okay, so now kita akan continue dengan molecular shape and polarity. Okay, saya dah guide awak, saya bantu awak dengan handout inilah saya ada beri hari tu dalam grup. Okay, terpulanglah pelajar nak print ke, masukkan dalam bahan dia ataupun tak nak print pun tak apa, asalkan you ada satu management, cara you manage dokumen dalam bentuk PDF dalam handphone ke dalam tab tu dengan baik. Tak ada masalah. Okay, so ini semua memang kena ingat dan faham lah jadi ini sebagai panduan, cuma saya nak highlight kan kalau awak tengok gambar yang saya bagi ni, sekejap. Dia ada garis tebal, garis putus-putus macam ni kan. Okay. Sebenarnya ini nak menunjukkan kalau secara 3 dimensi, yang garis tebal tu maksudnya bond itu, atom itu keluar ke arah kita. Yang garis putus-putus tu ke belakang kita lah, ke belakang satah tu. Tapi untuk awak tak lukis macam ni pun tak apa, tak nak guna garis tebal, garis putus-putus tu pun tak apa, guna bond biasa pun okey. Tapi nanti semester 2 ada satu tajuk tu memang wajib buat lah macam tu. So ini semua kena faham, kena tahu. Bond angle pun kena tahulah. Jadi apa konsep yang kita nak guna adalah paling asas adalah Lewis structure yang betul, and then kita mesti faham valence shell electron pair repulsion theory itu. Okay, jadinya kat sini, alright, so kalau you tengok kat sini, dia dah bagi, dia tak bagi molekul. Dia kata draw and determine the molecular geometry of the species in which around the central atom there are 5 single bonds, 1 lone pair electron, dan semua ni lah kalau nak baca panjang. So kita boleh gunakan, mungkin pelajar lah boleh gunakan central atom dia A, surrounding atom dia X, lone pair tu E, ataupun ada setengah buku dia guna surrounding atom tu B.
Okay, jadi maksudnya kalau single bond tu maksudnya kita anggap tu bonding pair lah. Single bond tu adalah bonding pair kan, lone pair. Jadi mungkin contoh yang A tu adalah AX5 E1 contoh. Jadi asalnya daripada berapa? 5 campur 1, 6 elektron group. Dan seterusnya lah. Okay, yang ini saya dah mudahkan, saya dah buat. Okay, ni contoh lah. Nampak saya tak lukis dalam bentuk yang 3D tadi tu, garis tebal, garis putih-putih tu saya tak buat. Sebab itu kena betul kalau kita lukis. Okay, so check your answer dan kalau saya salah tolong bagi tahulah. Kadang-kadang kita lukis-lukis ni syok sendiri kan. Okay, this is for the first question. 5 single bonds and 1 lone pair electrons, AX5E1. Okay, jadi kalau you tengok dia punya molecular shape. Bila dia kata molecular shape, saya cadangkan biasanya lah amalan kita ni ataupun sebab saya ajar ikut apa kehendak exam kita kena lukis and then kita kena namakan shape itu apa and then kita kena label dia punya bond angle. Okay, so it is square pyramidal. Okay, and then lone pair tu sama jugalah, ada pelajar mungkin dia ikut nota, dia buat macam ni kan, AX5 dia buat macam ni, lepas tu lone pair tu dia nak buat macam ni pula. Pada saya not necessary pun. Ni yang apa ni macam kepala alien tu tak payah buat. Sebenarnya itu nanti kita belajar dalam hybrid. So buat macam saya tu pun okey. Lepas tu labelkan dia punya bond angle 90 degrees. Okey, betul tak square pyramidal? Betul kan? Sebab kalau you sambung ni you nampak macam piramid, tapak dia 4. Tapak ni square. Okay, for 4 single bonds, 2 lone pair. Jadi kalau kita cuba sesuaikan general formula, it is AX4E2. Okay, AX4E2. So 4 campur 2, 6. So asalnya dia adalah octahedral. Kalau you tengok asal dia ada octahedral macam ni. Ini asal dia. Kalau semua itu adalah bonding pairs. Tapi sekarang dia ganti 2 tu lone pairs. Jadi biasanya kita akan ganti lone pair tu yang dekat atas dengan bawah. Jadi kita akan dapat satu bentuk square planar. Okey. Square planar ni maksud dia apa? Okey, maksud dia sekejap saya tambah satu page kosong. Plane tu katalah saya ada kertas kan? Saya ada kertas. Plane tu boleh jadi meja, kertas dan sebagainya. Jadi bila dia kata square planar, maksudnya kesemua atoms berada betul-betul atas plane itu, atas satah. Plane tu bahasa Melayu dia satah. Apa dia satah? Satah tu kertas ke meja ke apa-apalah. Betul-betul lies on plane. So lone pair itu berada pada sebenarnya di atas. Kalau saya buat macam ni lah, dia bukan bond saya nak tunjukkan di atas dan di bawah plane. Jadi you nampak kat sini dia adalah square planar. So the molecular shape is square planar and bond angle adalah 90. Okay, yang ini untuk square planar ni mungkin ada pelajar tertanya kenapa dia bond angle dia 90 sedangkan dia ada lone pair. Okay, so saya mencari jugalah, bukanlah mencari apa. Maksudnya ayat paling mudah untuk saya bincangkan. So saya jumpa kat sini ni. Sebab dalam buku international ni kadang-kadang dia tak nak cerita sangat. Okay, sekejap saya just share. Okay, you kan kalau ada internet yang bagus, you boleh carilah benda-benda macam ni. Okay, contoh yang ni ni kan saya nak patah balik, tak boleh ni. Okay, ni contoh square pyramid. Square planar tak ada kat sini. Okay, ada. Dia kata, the lone pairs of electrons take up space as if they were a bond. So the arrangement is octahedral, specifically square planar. Jadi maksudnya untuk case yang start daripada 5 electron groups, yang trigonal bipyramidal sampai octahedral ni, kalau ada case ada lone pair, maksudnya lone pair tu dia kata akan take up space, akan mengambil ruang seperti dia juga adalah bond. Jadi at the end dia punya repulsion tu adalah maksimum antara lone pair dengan bonding pairs dan juga bonding pairs dengan bonding pairs. Jadi menyebabkan dia punya bond angle itu adalah 90. So ada beberapa case yang memang kalau ada lone pair dia punya bond angle tu tetap 90 ataupun dia bukan kurang daripada yang sepatutnya lah. Contoh macam kat sini tadi apa? Contoh kat sini adalah square planar. Dia 90. And same goes to square pyramidal. Square pyramidal ni, kejap saya tak boleh patah balik. Dia tak ada reverse punya button. Okay, tak apa. Square pyramidal pun ayat dia sama. Maksudnya dia anggap lone pair tu mengambil ruang sebagai ikatan juga. So that's why untuk square pyramidal pun tadi yang atas ni, dia punya bond angle 90.
Okay, for 5 single bonds, okay, yang bawah tu 5 single bonds, jadi kalau you tengok dia tak ada mention pun pasal lone pair. Jadi dia adalah AX5, general formula dia AX5. Okay, jadinya AX5 kita kena ingatlah dia adalah trigonal bipyramidal, okay, di mana dia punya bond angle 120 degree and 90 degrees. Alright, jadi ini adalah jawapannya lah. Sepatutnya tak ada isu kat sini sebab dia bagi general sahaja. Isunya adalah pelajar tak ingat. Itu je lah, pelajar tak ingat. Okay, next we have 3 single bonds, 2 lone pair electron. Jadi general formula je AX3E2. So 3 campur 2, 5. 5 electron groups. So basically kalau dia 5 electron groups, dia adalah electron group arrangement dia adalah trigonal bipyramidal. Kalau kesemua itu adalah bonding pairs. Tapi sekarang dia ada 2 lone pairs. Okay, kalau you ingat apa saya kata hari tu, untuk 5 electron groups ni, lone pair dia cenderung berada pada equatorial position ni. Yang saya buat segitiga ni. Lone pair cenderung untuk berada menempati ruang pada bahagian equatorial. Namanya equatorial position. Jadi sekarang kalau ada lone pair, you nak letak lone pair tu kat mana? You gantilah 2 bond ini sebagai lone pair. So you nampak kat sini saya ganti 2 bond pada equatorial tu dengan lone pairs. So you nampak bentuk dia adalah T-shape. Ini pun T-shape ni pun sama. Kenapa? Mungkin ada pelajar kata, lone pair dengan lone pair kan repulsion lagi kuat berbanding lone pair, bonding pair, bonding pair. Tetapi untuk kes ini sama macam tadi, lone pair take up space sebagai mana seperti bond. Jadi dia punya repulsion adalah maksimum kat situ. So dia punya bond angle adalah 90 degrees. And the shape is T-shape. Okay, soalan dia tak kami minta reason tu kenapa bond angle dia 90 tak ada. Cuma sekarang ni saya nak bantu awak untuk faham. Okay, next we have 2 single bonds, 2 lone pair. So the general formula kalau you fitkan dia adalah AX2E2. So total 4 electron groups. Kalau 4 electron groups, okay, 4 electron groups actually dia punya electron group arrangement adalah tetrahedral. You boleh rujuk handout yang saya bagi hari tu, tetrahedral yang saya bagi dalam group tu kan. Itu kalau semua adalah bonding pairs. Semua tu adalah single bond ke ataupun ada double bond ke tak kisah. Maksudnya case tak ada lone pair. Sekarang bila ada case ada lone pair, kita akan gantikan salah satu bond itu dengan lone pair. So katakanlah yang ni saya ganti dengan lone pairs. So saya letak kat sini. Tapi ini case 3 bonding pairs, 1 lone pair. Sekarang soalan kita 2 bonding pair, 2 lone pair. So you gantilah mana-mana satu lagi ni. Biasanya kita akan ganti sebelah sini lah. Ataupun sebelah kanan. Okey je. So you dah tak nampak lagi dia tetrahedral. Dia sudah jadi macam V shape. Ataupun other terms band. Jadi untuk kes ini jawapannya adalah band ataupun V shape with bond angle. Sebab kalau asalnya dia tetrahedral, dia mesti 109.5 degree. Tapi disebabkan repulsion lone pair dengan lone pair lebih kuat, stronger compared to lone pair, bonding pair and bonding pair. Jadi kesan shape itu dipengaruhi oleh kesan tolakan elektron group yang paling kuat. So tolakan yang paling kuat kat sini adalah datang daripada lone pair repulsion. So menyebabkan secara umumnya bond angle dia akan jadi less than 109.5 degree, kurang daripada 109.5 degree. Okay. But if you refer to the last example or the last question, we have 2 single bonds, 1 lone pair. AX2E1, 2 single bonds, okay, and 1 lone pair. So kalau yang ini pula, kalau saya lukis, asalnya dia adalah, maksudnya, sekejap. 2 campur 1, 3. So ini adalah case 3 electron group. So asalnya kalau dia 3 electron group, dia adalah ini. Ni bentuk apa ni kelas? Electron group arrangement ni nampak seperti apa? Apa ni? Respon sikit. Apa namanya? Kalau tak ada lone pair, molecular shape dia apa nama dia ni? Trigonal planar. Ni trigonal planar kan? Tak payah tulislah, trigonal planar. Tapi sekarang dia kata ada 1 lone pair, 2 bonding pairs. Jadi kita gantikan satu bond itu dengan lone pair. Nak ambil yang mana tak kisah. Katalah saya ambil yang kat sini. So kat sini lah jadi lone pair. Occupied by lone pair. Jadi you nampak dia punya shape tu apa? Nampak macam apa? V shape ataupun band. Band tu bengkok lah maksudnya kan. So asalnya kat sini 120 degree. So sekarang disebabkan repulsion daripada lone pair
two bonding pair ini sangat kuat berbanding repulsion antara bonding pair dengan bonding pair ni pun saling tolak menolak, tapi itu lebih lemah menyebabkan bond angle yang asalnya 120 degree kat sini dia jadi less than 120 degrees. So the molecular shape is band ataupun V shape with bond angle less than 120 degrees. Okay, jadi benda ini kena faham lah, kena ambil masa untuk fahamkan, tapi tak boleh lama sangat. Sebab lepas ni kita akan belajar lagi yang lebih susah. Ni buat sementara waktu ni, pengiraan tak belajar lagi ni. Start chapter 5 masuk lagi calculation. Okay, any question kat sini untuk soalan pertama? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada Okay, baiklah kita pergi kepada ni. Dia dah ada aplikasi baru ni, boleh save attendance kat sini. Saya ada satu lagi benda saya boleh save kat situ. So banyaklah backup saya boleh tengok. Okay, so kalau tak ada, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Okay, soalan ini saya dah assign pelajar-pelajarnya. So saya ucapkan terima kasihlah kepada pelajar yang memberikan kerjasama. Walaupun tengah malam beri saya jawapan tu, sebab saya kata malam tadi sebab saya nak masukkan dalam slide saya ni. So bila you send lambat tak ada masalah pun. Saya bangun pagi tadi tu, lepas dah bersiap-siap semua tu, sambil nak, saya pukul 6.30 saya dah scan in masuk kerja sebab nak buka laptop, nak on semua, tu saya buat ni. So saya masukkan. Okay, so you refer to the question. Please refer to the question using Vesper model ataupun valence shell electron pair repulsion theory. Predict the molecular geometries of these species. Okay, predict ni maksudnya ramalkan. Ramalkan apa? Molecular geometry ataupun molecular shapes. Okay, bila dia kata predict, kita mesti ada cara macam mana nak predict ataupun meramalkan. Macam mana kita nak agak, molecular shape dia apa. Jadi, sebenarnya, kalau pelajar tu tak nak jawab dalam bentuk table macam ni pun tak apa. Tapi disebabkan kita ni berada dalam online learning. So, mungkin bila saya cakap je saya tak tunjuk, you tak nampak benda tu. Jadi saya cadangkan boleh buat table macam ni ataupun kita susun macam ni. Of course, firstly you akan datang, you mesti buat Lewis structure. So the first molecule adalah ozon, O3. Ini namanya ozon. Kena tahulah. Kan kita belajar kimia. Ozon molecule. Okay, so you have to start from the correct Lewis structure. Jadi ini saya minta Razin share jawapan dia. Okay, baguslah dia nak bertype tu tak kisahlah, tak ada masalah pun. Okay, so dia beri Lewis structure yang betul. Okay, dalam kes ni siapa buat double bond sebelah kiri pun betul lah, tak ada masalah kat sini. So this is the Lewis structure, the correct Lewis structure. Okay, jadinya sekarang bila kita nak tentukan molecular shape, kita mesti refer electron group, number of electron group. Sebenarnya kat sini kalau nak tulis number of electron group sahaja pun boleh. Tapi saya takut ada pelajar tak faham, saya tulis number of electron groups around the central atom. Jadi kita pilih kat sini the central atom oxygen. Kita ada 3 oksigen kat sini, tapi kita tengok yang central atom sahaja. So dalam kes ini pelajar wajib tahu, you must know how to determine the number of electron groups around the central atom. Jadi kita dah belajar single bond kita kira sebagai satu electron group. So okay, double bond kita kira sebagai satu electron group. Lone pair kita kira sebagai satu electron group. So there are 3 electron groups. Okay, nak lagi bagus, tulis kat sini apa dia? 2 bonding pairs. 2 bonding pairs, 1 lone pair. Jadi kat sini you dah nampak, dia akan fulfill AX2E ataupun AX2E1. Jadi maksudnya kalau 3 electron group arrangement asalnya adalah trigonal planar. Okay, but since one of the bond occupied diganti oleh lone pair, jadi maksudnya dia punya molecular shape of course bukan lagi nanti trigonal planar. Dia akan dipengaruhi oleh electron group repulsion. So we have to compare. Jadi electron group repulsion ini kita akan gunakan Vesper theory. Kita akan gunakan valence shell electron pair repulsion theory. Maksudnya we have to compare the repulsion between electron group yang exist kat situ. So kalau ada satu je, contohnya macam bonding pair saja tak ada masalah. Tapi kalau ada lebih daripada satu, kita kena compare. Contoh kat sini, okay. Since there is one lone pair here, so repulsion of lone pair, bonding pair dengan bonding pair ini dia akan tolak menolak. So maksudnya asalnya dia kan macam ni, electron group arrangement dia, ni trigonal planar. Tapi sekarang ni dah di satu tu kita ganti dengan lone pair.
Jadi lone pair ini dia akan tolak bonding pair ini lebih kuat berbanding tolakan antara bonding pair dengan bonding pair kat sini. Menyebabkan bentuk dia bukan lagi trigonal planar. So kawan awak dia dah lukis. Dia lukis cuma mesti labelkan ataupun kena bagi tahu apa bentuk dia. So ini adalah V shape ataupun band. Tulis V shape ataupun band lah salah satu dan lukis. Jadi bond angle dia yang asalnya 120 jadi kurang daripada less than 120 degrees. So bila you mention dia V shape, bentuk mesti V shape ataupun band. Maksudnya you tak boleh lukis kekalkan sebagai Lewis structure. Ataupun you buat V-shape tapi you lukis trigonal planar pun tak boleh. Dia mesti align, selari. Okey, ada masalah kat sini untuk ozone molecule? Ada masalah? Any question? Razin mana Razin? Boleh Itu murni Razin mana? Okey. So, kita teruskan. Ini adalah PBr5. Okay, pelajar ni bagi untuk PBR. Ni adalah siapa semalam saya lupa. Iqbal ke siapa saya tak ingat. Saya tak ingat. Banyak sangat nama kan. Cuba saya ingatlah siapa yang tak hantar tu. Okay, so PBR5. So saya bulatkan kat sini lah PBR5. Okay, so kawan awak ada tunjuk kira sekali kat sini. Nampak Boleh nampak Sekejap. Okay, jadi sekarang saya check dulu untuk Lewis structure. Okay, Lewis structure dia betul. Lewis structure ni tak kisah, tak sama dengan molecular shape pun tak apa. So you can see here, there are 1, 2, 3, 4, 5 electron groups. Okay, macam tadilah saya kata nak lagi bagus, kita boleh tulislah 5 bonding pairs. Okay, 5 bonding pairs. Okay, so maksudnya bila kita dah tahu 5 bonding pairs, dan 5 electron group, maksudnya asalnya dia punya electron group arrangement adalah trigonal bipyramidal. So kita pula sebagai pelajar kena tahulah macam mana rupa trigonal bipyramidal. Mestilah macam ni lebih kurang AX5. AX5. So basically dari sini ke sini yang equatorial position ni bond angle dia 120 degrees. But from axial to axial kat sini adalah 90 degrees. Okey, jadinya sekarang oleh kerana dalam molekul phosphorus pentabromide ini hanya ada bonding pairs. Okey, bonding pairs ini sesama mereka dia akan saling tolak menolak. They repel each others. Tapi apa yang kawan awak buat kat sini salah. Sebab dia kata repulsion of lone pair is stronger compared to lone pair bonding pair and bonding pair. Salah lah, mana datang lone pair. Jadi kat sini kita nak tulis apa? Apa kita nak tulis? Sebab sekarang ni ada berapa jenis electron group, kita hanya ada satu je, iaitu bonding pairs. Bonding pair, maksudnya tolakkan apa yang wujud? Bonding pair dengan bonding pair. So kita nak tulis apa kat sini? Repulsion, saya rasa ada contoh kat nota tu. Repulsion of all bonding pairs are what? Equal. Yes, equal. Kita tak boleh kata siapa yang lagi kuat. Maksudnya tolakkan dia sama kuat, tapi disebabkan tolakkan dia yang sama kuat itu menyebabkan they are arranged dalam bentuk trigonal bipyramidal. Jadi apakah molecular shape-nya? Molecular shape-nya trigonal bipyramidal. So kawan awak lukis menggunakan wedge line, garis tebal, garis putus-putus ni. Betul lah. Okay, siapa yang tak buat macam ni, dia setakat buat phosphorus pentabromide macam ni pun betul. Cuma saya nak nasihatkan. Okay, saya nak nasihatkan bila kita lukis molecular shape, kita lukis sama macam Lewis structure. Cuma bezanya kita tukarkan dalam bentuk shape. So lone pair ni kena letak. Lone pair ni kena letak lah. Lone pair kena ada. So jangan tanya nanti final kan gini-gini. Saya ajar benda yang betul. Biasanya final exam tu dia ada benda-benda yang dia akan pertimbangkan. Tapi sebagai pesyarat saya akan ajar benda yang betul. So kat sini labelkan dulu 120. Macam kawan awak tu dia dah buat. Sini 90 degrees. Okey, tapi bond angle dah ada. Dia dah lukis betul. Kena tulislah kat sini apa? Trigonal bipyramidal. Okey, siapa ni? Siapa yang hantar yang ni? Saya lupa. Sekejap, saya kena tengok Telegram. Arif ke Iqbal saya tak ingat.
Ada tak orangnya kat sini? Arif ada? Okay. Take note ni Arif. Okay. Yang dekat repulsion yang lain pun sama Repulsion dengan ni mesti labelkan nama tu kena tulis. Kita jangan buat pemeriksa tu yang kena fikir ini bentuk apa. Budak ni nak lukis apa sebenarnya. Jangan buat pemeriksa susah. Pemeriksa nak bagi awak. So kena jawab soalan. Okay, next. Okay, yang ini pelajar ni tak hantar. Saya rasa tahulah kot namanya. Nabil Fikri ada tak? Sekarang saya ada table dekat bawah tu. Jadi saya bukan nak menyusahkan pelajar Saya nak buat ni untuk awak, bukan untuk saya. Saya dah tahu benda ni, tak ada efek apa pun. Saya dah agak selesa dengan kehidupan saya. You baru nak mencari kehidupan, kena buatlah benda-benda ni. Kan? Kalau ada masalah tak boleh nak buat, ataupun kan saya kata boleh tanya kan. Tak ada masalah pun. Ataupun apa? Ada kekangan, bagi tahu, tak ada masalah. Tapi jangan macam ni lah. Jangan buat macam pensyarah tu tak wujud dalam kelas kan. Okey, baik. Saya rasa setiap pelajar dia dah lukis Lewis structure tu. Jadi saya teruslah lukis kat sini Lewis structure dia. Ni assume saya dah kira semua Kalau saya salah bagi tahu. NO2 plus kan. Okey, NO2 plus terlebih. Kejap. Nanti dia terpadam. Okey, NO2 plus. Betul tak saya punya Lewis structure ni? Betul. So mesti seperti inilah. Okay, so macam tadi number of electron groups 1, 2. Okay, so satu double bond kira satu Ini biasa masalah ni. Pelajar ni kadang-kadang sampai ke sudah. Satu double bond tu dia kira 2 sebab dia kata nampak ada 2 bond. Memanglah, tapi kita kata electron groups. Kita anggap Vesper dah cakap macam tu. So there are 2 electron groups where both are bonding pairs. Jadi you dah nampak kat sini dia akan memenuhi apa tu AX2. Jadi electron group arrangement dia apa? Linear kalau there are 2 electron groups. Okay, electron group repulsion dia apa? Oleh kerana kedua-dua tu hanyalah bonding pair, jadi kita tulis macam tadi. Repulsion. Sebab soalan tu explain tau. Soalan tu predict. Predict ni kita kena buat sesuatu. Kadang-kadang soalan dia tak guna perkataan predict. Dia kata describe. Describe ataupun explain. So, kita takkanlah nak buat ayat panjang-panjang. Jadi, salah satu cara dalam kimia untuk kita explain ataupun describe adalah dalam bentuk macam ni. Dalam bentuk table ini sudah dikira explain Repulsion of all bonding pairs are equal. Okay. Are equal. Okay, jadi molecular shape nampak. Walaupun ini saya dah bagi tahulah. Maksudnya you have to draw and label the angle. Maksudnya kena lengkap. Kita kena namakan. So lukis balik macam tadi. Oleh kerana dia linear kan. Sama macam Lewis structure. Tak apa lukis. Sebab memang kena lukis pun. Cuma bezanya kita kena letakkan bond angle. Okay, letakkan bond angle. Okay, oleh kerana dia ion. Letak sekali bracket tu. Okay. So siapa yang dah buat tolong tanda, semak. 180 degrees and it is linear. Sebab linear yang kat atas ni adalah you bercakap pasal electron group. Yang kat bawah ni kita cakap pasal molecular shape. Jadi kena bagi tahu apa shape dia. Sebab kadang-kadang ada case yang electron group dengan molecular shape tak sama. Okay, ada soalan untuk soalan ini? Is there any question? Tak ada. Okay. Tak ada Yang lelaki senyap je. Saya dah cakap dapat duit allowance tu kalau kata mic problem pergilah mic. Ataupun headphone murah-murah dekat DIY tu. Headphone ni kan banyak jenis. Yang 5-600 pun ada. Yang betul-betul noise cancelling pun ada. Kan? Tapi untuk kita setakat untuk belajar tak perlulah itu. Lainlah you nak jadi YouTuber ke apa kan. Itu mungkin penting lah. Okay, next we have carbonate ion. Yang ini adalah daripada Nurin. Okay, MD13 tak silap saya. Okay, so kita semak kat sini. You pun semak sama-sama you punya. Okay, this is the Lewis structure. So betul. Double bond tu tak ada masalah saya kata. Boleh berada di mana-mana bond lah. Yang penting ada satu je double bond kat situ. Tak boleh ada 2 ataupun 3. Okay, and there are 3 electron groups. Okay, 3 electron group. Tambah kat sini 3 bonding pairs. Siapa tak faham bonding pair tu apa, boleh tanya. Tak ada masalah. 3 bonding pairs. Okay, so if there are 3 electron group, the electron group arrangement is trigonal planar.
Okay, and bila kita compare electron group repulsion, disebabkan semua tu adalah bonding pairs, bonding pair, bonding pair electrons are equal. Ni salah. Kenapa salah? Sebab dia kata bonding pair electron are equal. Saya faham dia cuba nak cakap bonding pair repulsion are equals. Tapi bila you tulis bonding pair electrons are equal, dia jadi benda lain. Nampak tak? Maksud tu jadi bertukar. Jadi kalau saya sebagai pemeriksa, saya salahkan. Sebab kita kena kata, okey, katalah nak guna ayat yang sama, kita akan sebut bonding pair, repulsion. Perkataan repulsion mesti ada. Repulsion are equal. Repulsion dengan elektron tak sama. Elektron lah. Repulsion tu tolak menolak. Siapa yang tolak menolak? Memanglah elektron, bonding pairs tu. Tapi dia jadi benda yang berbeza. Boleh Nurin? Mana Nurin? Respon sikit, angkat tangan ke apa? Chatbox ke apa? Ada? Tak apa, nanti kita buat gerak gempur sikit. Okay, and the molecular shape, oleh kerana there are only 3 bonding pairs around the central atom, so the molecular shape adalah sama dengan electron group arrangement dia. It is applicable kalau central atom kita tak ada lone pair. Maksudnya kalau central atom kita tak ada lone pair, kita punya molecular shape sama dengan yang kita predict menggunakan electron group arrangement. Cuma kat sini tambahkan kurungan. Carbonate ion CO3 2-. Okay, label the bond angle. Cuma kat sini bentuk dia apa? Dia tak label, dia tak tulis. Trigonal planar. Mesti ada. Okay, boleh ni kelas? Boleh? Boleh. Alright. Okay, jadi take note kat situ tak kisahlah you nak online ni, saya tak nampak awak kan. Awak baring ke, awak berselimut lagi ke, tak kisah. But please take note, jangan mengharapkan meet record semata-mata. Betul, pensyarah akan beri benda tu. Tapi sebenarnya bila kita pay attention waktu dalam kelas tu lagi bagus. You bayangkan kalau nanti kita dah face to face, tak ada dah meet record ni Awak nak record dalam kelas pun tak sempat dah. Okay, maksud you nak record guna handphone pun tak sempat. Okay, untuk soalannya itu saya rasa dah habis. Sampai carbonate kan? Tak ada lagi. Okay, dah habis. Okay, next kita pergi pada soalan yang ini. Soalan ni nampak panjang. Tapi soalan tu dia you kena baca betul-betul. You kena baca betul-betul soalan ni. Okay, dia kata antimony fluoride SbF5 reacts with XeF4 and XeF6 to form the ionic compounds. Ini semua. Ionic compound yang ni semua. Bila dua spesies, maksudnya antimony fluoride react dengan these substances lah. Okay, describe the geometries of these covalent ions. So bila you baca, you kena fahamkanlah soalan ni minta kita ni predict, describe the molecular shape bagi yang mana satu ion. So kita kena kenal lah ion. Yang inilah, ini. Jadi yang ni pun saya dah assign pelajar-pelajarnya. So let's start dengan yang pertama. Ini daripada Hega. Hega Tashin, are you here? Tadi nampak macam masuk, lepas tu macam terleft. Ada Hega? Yes, ma'am. Okay. Please pay attention here. Banyak nak cakap ni. Okay, class. Anybody would like to respond tentang Lewis structure? Hega bagi ni Lewis structure je. Betul ke? Tak ada bonding pair. Okay. Kalau kita ingat balik step by step Lucas-Lewis structure, lepas kita kira elektron tu kita buat apa? Bila kita dah kira total number of valence electron, kita kena buat apa kelas? Letak bonding pair dulu. Kita akan buat skeletal structure by making bonding pairs, betul? Jadi saya tak faham macam mana, I don't know Hega, how you draw the Lewis structure. Adakah you refer mana-mana buku ataupun you buat step by step ataupun macam mana? Sebab tiba-tiba tak ada bond tu. So sebab pada saya lah, kalau kita tak buat bond ni, macam mana kita nak tolak nanti? Contohlah berapa? Xenon 18 kan elektron, dia group 18. So ada 8 elektron group. Darab 1, 8. Okay, fluorine group 17. 7 times 4, 28. Okay, kalau saya totalkan dia dulu, 36, betul? Tapi plus
tolak 1. Betul ke ni? Sekejap 8. Ini betul 28. Betul tak kelas? Darab 3. Sorry. Darab 3. Apa yang darab 3? Oh ni, Zina ni. Sekejap. Okey. Tengok Hega dan yang lain. Ini saya rasa kesalahan major ni. Okey, 21. So ikutkan 29. Tapi charge dia positif 1. So tolak 1. Total berapa kelas? 28. 28. Lepas kita kira 28 tu kita buat apa? Okey, central atom mestilah xenon kan? Sebab xenon is less electronegative. You nampak tak step tu kita buat apa? Kita akan buat bonding pair. Skeleton structure tu kita buat bonding pair dulu. So kita akan tolak 6. Dan seterusnya, betul? Tolak 6. Tolak 6 tinggal berapa kat sini? Tak muat dah pula. Kejap saya ketepikan ni. 22. Sekejap 22. Lepas tu kita buat apa? Kita octet kan? Xenon. Take note, tolong Hega. Ini salah mistake yang sangat saya rasa serius. Okey, so kita dah tolak berapa? 6 kali 3 18 kan? 12 tolak 8 4. Ni habis. So 4 elektron masih baki. Nak letak kat mana ni? 4 elektron tu? Xenon. Letak kat xenon central atom kita. Memang tak ada cara lain. So kita dah gunakan semuanya. So I don't know macam mana you buat ni tak ada bond. Takkanlah kalau you kata you nak guna pembaris, I want to use ruler lah nak buat bond. Tak kisah, tapi kena buatlah step by step tu. So bila you tak buat, dia jadi benda lain. Saya cakap betul, kalau macam ni kita tak consider dia sebagai Lewis structure. Sorry to say, minta maaf. Jadi kalau saya sebagai pensyarah, saya salahkan. Sebab saya ajar macam mana kita ni. So sepatutnya ada apa? Kat sini ada bond. Tak kisahlah Lewis structure dia macam mana, mesti ada bond. Okay. So, itu Lewis structure. And how many electron groups around xenon? Okay, sekarang ni kalau kita tengok, okay, 1, 2, 3, 4, 5. 5 electron groups, okay. Tapi, dia adalah sebenarnya apa? 3 bonding pairs, okay, and 2 lone pair. Nampak tak tujuan saya bila you share ni? Saya nak, nampaklah sebab kita bukan berada dalam kelas sebenar, kelas fizikal. Kalau dalam kelas fizikal, saya memang round, kadang duduk sebelah awak tu, buat sekarang, saya nak tengok. Tapi tak boleh sekarang. Jadi inilah salah satu caranya. Okey. Betul ke electron group repulsion kita jawab sebagai T-shape? Ada benda ni rasanya Hega, you tak tengok Hega? You tak tengok ke? Saya kan dah bagi table. Sepatutnya lepas number of electron group, kita buat apa kelas? Kat sini apa? Electron group arrangement kan? Betul tak kelas? Betul. If there are 5 electron group, what is the electron group arrangement? Trigonal by pyramidal kan? Tapi bila kita nak tentukan molecular shape, kita kena tengok electron group repulsion. Jawapannya bukan ini. Okey, cuma yang kat sini untuk 5 electron group tak payah mention electron group repulsion tu sebab kan tadi saya dah tunjuk dia punya lone pair itu dia akan take up as a bond, macam bond juga. Jadi untuk 5 electron group dengan 6 electron group tu, sebab tu dalam nota awak tu biasanya dia tak tulis. So jadi kita kosongkan je. Maksudnya electron group repulsion. Okay, you tulislah kat situ electron group repulsion, you kosongkan. Tapi apa yang Hega jawab ni salah. Dia kata electron group repulsion tu adalah T-shape, salah. Untuk yang ni you tak payah tulis pun. Biasanya kita tak akan lihat yang tu sebab dia case dia lain sikit. Lone pair itu berperanan macam bond, dia akan mengambil sebagai ruang menyebabkan dia punya repulsion tu adalah maksimum. So, dia punya molecular shape adalah barulah T-shape. Barulah molecular shape tu T-shape. Okey. So kalau saya nak komen kat sini pun ada lagi ni. Yang pertama, lone pair tak lengkap. Okey, lone pair tidak dilengkapkan macam biasa untuk surrounding atoms. Okey. Lepas tu tak ada kurungan. Kan dia ion, mesti ada kurungan. Okey, Lucas dia buat T-shape macam ni boleh lah. Tapi saya suggest saya kelas, bila 5 electron group, awak ganti je. Awak ganti je 2 lagi equatorial position itu dengan lone pair. Jadi kalau saya lah, sebab saya refer pada buku, buku-buku international. Jadi kita ganti 2 bond tu kat sini.
Alright, tapi boleh lah nak buat macam ni, boleh juga. Dan ni kepala alien ni nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Okay, so dia punya bond angle. Kawan awak tulis bond angle dia adalah 90 degree and 120 degree. Okay, 120 degree tu yang dekat mana? Dekat equatorial position tau. Okay, you tengok kat sini, asalnya dekat sini kan ada macam ni kan, betul tak kelas? Ini yang segitiga saya lukis ni equatorial position, betul? Betul. Jadi sekarang dua bond dekat situ dah diganti dengan lone pair. Dua bond dekat situ, saya ni je. Dah diganti dengan lone pair. Jadi dekat sini dah tak ada bond angle lah. Macam mana kita nak kata 120? Dah tak ada dah. Jadi bonding pair kat mana? Dia punya bond angle kat mana? Bond angle ni nak baca yang mana? Bond angle ni kita baca fluorine, xenon, fluorine bond angle. Fluorine, xenon, fluorine bond angle. Sini 90. Sini 90. Yang ini fluorine asalnya kat sini dah lone pair. So dia bukan, kita tak boleh kata dari sini ke sini 120. Jadi kita punya bond angle adalah 90 degree sahaja. Tak ada 120. Okay, boleh kelas? Tandakan dekat you punya jawapan masing-masing. Hega, please take note Hega. Understand Hega? Sure. Take Sure, note. ma'am. Sorry. I don't know the rest. Maksudnya saya tak tahu. I'm not sure macam mana you buat Lewis structure sebelum ni. And I don't know for other species yang kita dah bincang tadi. How you determine, how you describe, how you predict the molecular shape. You have to follow all these steps yang saya dah ringkaskan. Saya dah simplify kat sini. Okay. Next, XEF6. Yang ini siapa? Iqbal ke apa, saya tak ingat. Okay. So, nampak kat sini contohnya ni. Hega buat macam ni. Okay, so this is the Lewis structure for SBF6 minus. Okay, kalau kita tengok kat sini cara dia buat betul. Ada minus tu, ada bracket tu betul. And there are 6 electron group. Okay, ni add on 6 bonding pairs. Okay, 6 bonding pairs. Okay, and the electron group arrangement is octahedral. Okay, betul. And for this case tak ada masalah sebab semua tu adalah bonding pair. Jadi kawan awak tulis repulsions of all bonding pair are equal. Okay, correct, good. And since there is no lone pair around the central atom, therefore the molecular shape is octahedral. Okay, sorry. Kawan awak dah mention octahedral, betul. And then dia lukis pun octahedral dengan kurungan pun betul. And bond angle dia labelkan di sini 90 degrees. Okay, betul. Okay, good. Alright, jadi ini salah satu contoh lah. Yang tadi tu bukan kata tak bagus. Bagus, tapi biasalah benda baru kan. Jadi kalau you ikut flow tak ada masalah. Sebab tu saya kata dengar nasihat pensyarah, insya-Allah selamatlah. Sebab macam saya bukannya baru sehari dua, baru setahun dua mengajar kan. Jadi saya dah ada pengalaman di matrikulasi ni lama. Apatah lagi KMJ. Memang dari first posting umur 23 tahun sampai sekarang ni umur, tak payah cakap umur berapa, di KMJ. Jadi memang dah apa orang kata masaklah dengan perkara-perkara ni. Okey, baiklah. XEF5. Okey, yang ni siapa Ada tak pelajarnya yang submit kat sini? Dia tak respon lah pelajar ni. Respon lah angkat tangan ke Haris. Haris tadi Iqbal. Okey, XEF5. Okey, kita lihat yang kawan awak buat. Saya besarkan sikit. Okey, Haris dah respon. Alright. Okay, so Lewis structure, ini step ni kena tunjuk kira ni. Kalau tak nak tunjuk pun tak apa, tapi maksudnya you kena buat. Okay, XEF5 plus. Okay, betul Lewis structure dia. And there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 electron group, betul. Tapi tulis kat sini 5 bonding pairs. Okay, 5 bonding pair, 1 lone pair. Jadi apakah general formulanya? AX apa ni kelas? AX 5 E1. Okay. Okay. The electron group arrangement if there are 6 electron group adalah octahedral. Okay. Macam case yang ini. Yang ini pun sama. Start daripada 5 electron group. Okay. Take note saya tak tulis kat sini. Start daripada 5 electron groups. Okay. Molecular shape apa? Molecular T-shape. Jadi kalau 5 electron group T-shape. Linear. Okay, ni yang 5 electron group
Saya buat short form je. T-shape linear. Kalau 6 electron group, kita ada square planar dengan square pyramidal. Yang ini you tak payah compare dia punya repulsion sebab lone pair itu akan take up sebagai macam bond. Jadi biasanya tak payah mention lah, tapi tak apalah, mungkin sebab yang ni pelajar tak faham, saya memang letak kat situ. Sebab lone pair itu akan mengambil ruang sebagai bond di situ menyebabkan repulsion itu maksimum. Okay, jadi yang itu kosongkan sahaja. Yang lain selain daripada ni kena letak, kena compare. Okay, and the molecular shape dia lukis, pelajar ni dah lukis. Cuma apa ni Ihtisham pula siapa? Haris, apa dia punya molecular shape ni namanya? Ataupun somebody yang lain respon? You nampak bentuk apa ni? AX5. Asalnya AX6 kan? Asalnya macam ni kan kelas? Asalnya macam ni sebab 6 electron group. Tapi sekarang ada satu lone pair. Lone pair akan mengambil satu ruang bond kat situ. So bentuk apa ni? Kalau saya sambungkan ni bentuk apa? Square apa? Square pyramidal. Yes, it is square pyramidal. So tulis kat sini square pyramidal. Okay, so yang dilukis ni betul lah. Dengan ion-ion dengan cas tu, bond angle pun betul. Cuma kekurangan tu tak label. Biasanya ada markah tu label, menyatakan nama shape tu. Okay, walaupun dia kata determine the molecular shape ataupun dia kata describe the molecular shape, mesti mention what is the, saya punya PC bergoyang. What is the molecular shape tu. Okay. Alright. Okay, ada soalan kat sini untuk soalan yang diberikan sebelum kita pergi yang pasal water ammonia tu. Bukan 6 electron group saja ni. Siapa timbul ni yang ni ni? Yang ni untuk shape yang ni. Shape yang ni ya kelas, saya tulis kat tepi ni. Ni kalau 5 electron group T-shape linear, dia punya repulsion tu maksimum. So biasanya kita tak compare lah. Yang ni dengan dua ni. Square planar, square pyramidal, T-shape and linear. Selain daripada tu masih lagi kita boleh compare dia punya repulsion sebab dia punya bond angle tu akan jadi less. Yang ini ada lone pair tapi bond angle tu tak less kan. You tengok dia jadi macam sama seperti yang asal. Okay, baik. Tak ada soalan Okay, kalau tak ada soalan kita pergi kepada ni soalan yang ini. Yang ini yang saya kata volunteer. Ramai sebenarnya volunteer soalan ni. So saya ambil semualah. Sebab saya menghargai effort pelajar. Walaupun dah ada 2 orang tapi bila ada tambahan lagi saya kata okey tak apa sebab bila pelajar tu nak volunteer maksudnya dia betul-betul nak belajar. Okay, so the bond angle in methane, ammonia and water molecules are 109.5 degree, 107.5 degree and 104.5 degree respectively. Explain. Soalan ini pernah keluar final exam. Jadi saya nak bagi tahu di matrikulasi ni kita tak ada soalan spot. Contohlah, dulu kan kita kat sekolah, cikgu kita suka spot question. Soalan ni dah keluar tahun lepas, mungkin tak keluar tahun ni. Dekat matrik ni tak ada. Kita tak ada spot-spot. Dia ada satu panel khas yang buat soalan. Jadi tunggu je lah. Jadi kita cuba masukkan soalan-soalan pasir tu juga yang dirasakan perlu dalam soalan tutorial. Jadi you kena ambil perhatian macam mana nak bincang soalan ini. Okay, kalau you tengok kat sini, we have methane, ammonia and water. Saya dah mention dalam kelas yang lepas, untuk methane, ammonia, water ni, kita mesti tahu dia punya bond angle yang spesifik. Luckily dalam soalan ini dia sudah mention, dia dah bagi tahu. Tapi dalam soalan final yang keluar sebelum ni, dia tak mention tau. Dia kata describe the bond angle of methane, ammonia and water. Dia describe je. Jadi ketika itu bila pelajar tulis bond angle tu less than 109.5 degree untuk ammonia, water pun dia tulis less 109.5 degree, memang tak dapat markah. Sebab dia kata pelajar wajib tahu 3 bond angle yang ni. Memang kena tahu. Jadi sekarang ni saya dah sampaikan, kena tahulah. Okay, so yang ini daripada Wei Ming. Saya tahu mungkin dia dah buat awal lah sebelum tu kan. Tak ada masalah sebab saya bagi dalam grup tu dalam bentuk table supaya mudah lah. Sebab bila kita buat dalam bentuk table pun masih diterima sebagai explain. Tapi tak apa sebab bila kita dalam final exam pun sebenarnya macam-macam jawapan. Bentuk jawapan. Okay, so kita start dengan methane dulu. Jadi yang pertama, this is the Lewis structure. Saya tak bagi markah kat sini, saya just tengok kepada the way how students answer the question. Number of electron group 4. Sebab saya nak mention kat sini, kenapa number of electron groupnya sama, you will notice that number of electron group around central atom tu semua sama, 4, 4, 4.
Tapi dia punya shape tu yang berbeza. You tengok electron group arrangement tetrahedral, and then kawan awak mention general formula dia, okey lah, bagus lah tu. Okay. And then kita tengok kepada using Vesper theory. Kita akan tentukan molecular shape. Jadi bila kita nak using Vesper theory, kita akan compare the repulsion. In methane molecule, dalam kes ini kalau you tengok dia hanya ada bonding pairs. Okay, ni tadi saya lupa nak tambah. Tambahlah kat sini 4 bonding pairs. Dia hanya ada 4 bonding pair. Jadi memang kita tak boleh nak compare lah mana yang lagi kuat sebab sama je. Jadi repulsions of all bonding pairs are equal. So the molecular shape is tetrahedral, bond angle dia dah mention, you lukis dan labelkan. Jadi Wei-Ming dia sudah lukis bentuk tetrahedral and the bond angle here. So dia tak label molecular shape tu kat bawah tapi dia mention kat atas. So betul lah tu. Okay, jadi ini satu cara. Okay, and next kita pergi kepada yang ini pula. Ini adalah ammonia. Okay, ammonia you can see here, this is the Lewis structure. And there are 4 electron group. Nampak electron group ni sama. Cuma dalam kes ammonia, there are 3 bonding pairs. Okay. Sebab ini dia sangat membantu bila kita nak bincang pasal repulsion. And 1 lone pair. So the general formula in this case adalah AX3E lah. Okay. So electron group arrangement, since there are 4 electron group, dia adalah tetrahedral. Tapi bila kita nak applying the Vesper theory in order to determine the molecular shape, the repulsion between lone pair and bonding pair is stronger than repulsion between bonding pairs. Jadi disebabkan repulsion lone pair and bonding pair itu stronger compared to bonding pair, so kawan awak mention kat sini, kita bandingkan, menyebabkan molecular shape-nya apa ni? Trigonal apa ni? Wei-Ming, trigonal apa ni sepatutnya Wei-Ming? Tak lengkap ni. Supposed to be trigonal? Trigonal. AXE3 ataupun yang lain nak respon? Mungkin Trigonal pyramidal. Oh my God. Tak apa. Tapi kalau dalam final exam bahayalah. Tak dapat lah ni. Trigonal pyramidal with bond angle 107.3 degrees. So that's why saya kata apa-apa hal kena semak. Tak apalah, ini gini. Maksudnya bila dalam final exam pun 2 jam 2 jam untuk final exam, mesti peruntukkan masa untuk check balik. So lukis trigonal pyramidal with bond angle, label. Kat sini tak boleh labelkan 10 less than 109.5 degree. Saya kata ammonia, methane, water kena tahu. So ni macam ni. Alright, jadi take note kalau tak ada ni memang kuranglah markah kat situ. Okay, next kita pergi satu lagi daripada Wei-Ming. Okay, ini for water molecules. Okay, water molecule. So let's check the Lewis structure. Betul. 4 electron groups. Okay, tambah kat sini apa? 2 bonding pairs. Okay. And 1 lone pair. 2 lone pair. 2 lone pair. 2 lone pairs. Okay. So the electron group electron group arrangement still lagi tetrahedral by considering the electron group. The number of electron group. Tapi molecular shape kita applying the Vesper theory. So we compare the repulsion of electron group around the central atom. Jadi around oxygen atom ada 2 bonding pairs dan 2 lone pair, 2 bonding pairs. Jadi tolakkan repulsion between lone pairs is stronger compared yang lain. Jadi ni ada 3 group dah pula. Maksudnya 3 jenis repulsion. Lone pair dengan lone pair dengan bonding pair dengan bonding pair. Jadi kita mention compare kat sini. So the molecular shape adalah V shape ataupun mungkin ada pelajar tulis band pun betul juga. And the bond angle is 104.9 degrees. Okay, and labelkan pada molecular shape. Okay, bolehlah macam ni. Yang ini kalau awak lukis macam ni pun bolehlah. Sebab mungkin dalam nota macam tu. Cuma saya, kalau you tengok, bila kita kata dia tetrahedral, katalah saya lukis ball and stick model kan, AX4. Kan dia macam ni. Ini ke depan saya, ini ke belakang. Ini pada plane. Ini tetrahedral kan. Jadi sekarang kalau kita nak ganti dengan lone pair, kita gantilah 2 ni. Mana-manalah, tak kisah pun. Mana-mana, sini ke, nak ganti sini ke, tak kisah. So you nampaklah dia akan jadi V shape. Maksudnya kat sini tadi ada sepasang
Sini tadi ada sepasang. Jadi dia tak adalah macam, kalau dalam nota tu kalau you tengok dia macam Mickey Mouse. Saya selalu cakap ke pelajar, jangan lukis macam Mickey Mouse sangat. Nampak sangat macam Mickey Mouse kan. Asalkan dapat V-shape dengan ataupun band. Ni boleh lah. Ataupun mungkin saya lukis macam ni. Saya nak lukis macam ni pun boleh juga. Tak ada masalah. Saya ambil lone pair tu occupied dekat sini. Pun boleh, tak ada masalah. Nanti border angle-nya kita label lah dekat sini. 104.5 degrees. Asalkan dia band ataupun V-shape. Mesti betul. Maksudnya rupa band ataupun V-shape. Okay, any question? Saya rasa ada beberapa lagi yang saya nak komen sebab pelajar-pelajar submit. Okay, ini satu cara. Jadi kalau dalam exam sebenarnya dia akan makan banyak muka surat lah. Untuk soalan ini sebenarnya kalau dalam bentuk table tu dia agak teratur sikit. Cuma mungkin bergantung pada tulisan kita. Kalau tulisan kita besar, maksudnya kertas final exam tu, booklet tu dia macam A4 juga. Ada garis-garis. Jadi mungkin you rasa tak muat lah kat situ. Okay, baiklah. Ini daripada Fatiraf. Okay, Fatiraf dia share kat sini. Okay, Fatiraf ni dia guna tablet kot. Tak ada masalah lah sebab dia guna table saya asal. Okay, so Fatiraf, apa kesalahannya Fatiraf? Mana Fatiraf? Ataupun sesiapa nak komen, mungkin Fatirah tengah blur nak cari mana kesalahan dia. Patutnya C. Dekat mana tu? Methane kan? Ni patutnya carbon ni ammonia, ini adalah water. Ini pun sama tadi saya kata tambahkan kelas ini apa? Semua bonding pairs tulis saya dah bagi contoh tadi bonding pairs. Ini apa? 1 lone pair, 3 bonding pairs. Ini 2 lone pairs, 2 bonding pair. Tulis supaya memudahkan awak untuk part kat sini ni. Okay, electron group arrangement betul, tetrahedral. Dalam exam dia tak bagi table macam ni tau. Tapi ideanya begitu. Okay, so dia compare repulsion of bonding pairs dalam methane are equal. Ini dia compare. Kita nampak sekejap. Okay, sekejap Okay, yang ini dia compare repulsion of lone pair bonding pair stronger compared to bonding pair. Ini lone pair stronger compared to lone pair bonding pair and bonding pair. Okay, betul. And then kita tengok cara dia lukis. Okay, dia lukis okay lah ni, betul lah ni. Tetrahedral nampak, label bond angle dan dia dah namakan. Okay, betul. Untuk ammonia pun sama, trigonal pyramidal. And for water pun sama, V-shape. Okay, good. So effort pelajar ni pelajar-pelajar yang submit ni bagus lah. Yang tak submit tu bukan saya kata tak bagus sebab you tak terpilih. You tak terpilih untuk disubmit kan, untuk submit jawapan ataupun share. Maybe next time. Okay, sebab nanti ini daripada ID Irfan tak silap. Okay. So sebab saya pun kata snap kan, snap gambar je nak memudahkan pelajar. Jadi dia bergantung kepada lighting jugalah. Okay, so yang ni betul. Jangan kata lah bosannya benda yang sama. Kita jangan kata macam tu. Kadang-kadang kita cakap macam tu tapi jawapan kita sendiri salah. Okay, ditambahkan ID Irfan, berapa bonding pair, berapa lone pair, if any. Okay, tetrahedral betul. Okay, the way you answer the question. Lone pair. Okay, saya boleh terima. Bonding pair are equal. Sebab kat sini dia dah mention repulsion. Tapi dengar kalau soalan tu memang tak bagi table ni, tak bagi langsung table ni, ayat you kena jelas. The repulsion between bonding pairs ataupun repulsion bonding pair are equal. Kalau buat ayat memang kena jelas. Sebab yang ni saya dah bagi table, tak ada masalah. Kalau saya tak bagi table, you have to explain clearly. Okay, maksudnya ayat kita jangan sampai berubah maksud ataupun hanging, tak faham. Jadi kat sini you boleh tambahlah bonding pair. Yang ni saya terima lagi tapi saya kata kalau tak bagi saya kata repulsion, tambahlah kat sini repulsion kan. Okay, ni lone pair, bonding pair, dia compare betul. Cuma kalau buat ayat, kena buat ayat perkataan repulsion, letakkan. Okay, sekejap. Dia tengah save. Okay, so letakkanlah kat sini repulsion. Sini pun sama. Letaklah repulsion. So yang ni betul juga. Okay, betul. Konsepnya betul. Cuma saya risau kalau soalan tu memang bagi soalan ayat terus ni je. Kalau dia dah bagi table tak ada masalah. Sekejap. Apa yang berlaku ni? Ni saya nak naikkan ni.
Saya dah tanda tadi kan. Oh, saya dah tercancel. Sorry betul. Ini tadi saya kata apa, tambah repassion lah kalau buat ayat. Okay, so cara dia lukis, cara dia label buat angle pun betul. Tetrahedral, ini amonia, ni dia buat yang ni lah, tapi tak buat pun tak apa. Cuma kalau boleh nanti bila jawapan sebenar buat besar sikit lah betul. Apa salah ni? Salah ni ID, ada sedikit salah. Salah, bukan sedikit salah. Saya rasa salah sangat besar. Sudut. Sudut ni, awak tak tengok pada soalan. Soalan memang dah mention, dah bagi dah tu. Sudut salah. Ni patutnya apa? 107.3 degrees. Ini 104.5 degree. Soalan memang dah bagi dah. Tapi kalau soalan tak bagi, bahaya ni bila awak mention macam ni. Yang lain pun samalah, yang saya tak dapat nak dapatkan apa perkongsian jawapan tu. Jadi saya kata apa kesimpulannya? Methane, ammonia, water molecules, you kena tahu dia punya spesifik buat angle. Selain daripada itu, kita guna deviation. Deviation tu maksudnya apa? Less than berapa tu. Okay, jadinya you nampaklah kat sini, for this molecule, they have same number of electron group. Bilangan electron groupnya sama, tetapi they have different molecular shape disebabkan apa? Repulsion between lone pair tu tadi akan memberikan kesan kepada molecular shape. Repulsion between electron groups tu lah akan memberi kesan affected the molecular shape. Okay, any question class? Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Hello, ada soalan? Tak ada soalan. Okey, sekejap saya kan suka buat tiba-tiba tu macam-macam. Tak payah bagi tahu kawan-kawan yang tak masuk tu. Tu tanggungjawab dia. Tapi yang ada kat sini jangan cakap, "Alah cikgu nak check ke?" Ini tugas saya untuk check. Saya pun saya tak nak saya stres. Jadi saya kena reduce stress itu dengan menjalankan tanggungjawab saya ini. Okey, saya nak start dengan MD13 dulu. Tolong respon dengan angkat tangan ataupun kalau ada mic, sebut mic lah, cakap lah saya ada ke apa MDT tutorial, sekarang tutorial. Okey, hari ni 29 September, terus live. Amirul Hakim ada? Okey, ada. Nur Hafizah Sahran? Nafizah ada? Tak ada? Nama dia ada tak kat dekat? Nama kat situ ada tak pelajar? Tolong tengokkan. Ada. Ada. Ada Ada, betul. Okay. Sekejap. Ada. Tak dengar sebab jauh sangat suara tu. Okey, ada. Siti Nur Syahidah? Okey, Fatin Natasha ada. Umar Yusof? Ada meja. Okey, Nur Aliyah Syazlina? Nurin Aida? Ada Nurin? Ada saya tengok juga ni kat sini ni. Okey. Next, Nabil Fikri? Macam tak ada. N-A. Tak ada. Okey, senang kerja saya. Okey, Ashraf? Muhammad Ashraf? Tak ada lah tu. Nur Amiza? Ada, madam. Okey, Gan tadi saya nampak dia masuk. Gan ada, Wiming ada, Dania? Sorry saya panggil ni saya tak perasan. Ada, madam. Okey, Suci ada, ID Irfan ada, Nur Syahidah Ashikin? Ada, madam. Okey, kenapa suara tak sihat ke? Syazwan? Syazwan ada? Muhammad Syazwan ada. Tapi tidur ke? Okey. Ihtisham? Macam ada tadi ada. Nur Akila Nazira. Okey, set ketidakhadiran. Kena save dulu tu. Okey, kejap okey, MD14. Tak payah panggil kawan-kawan yang tak masuk ke apa, biarkan. Dah besar masing-masing. Okey, Hairi Razin. Razin ada Razin? K. D, E, F, G.
HIJK tak ada. Okay. Fadlin Iliana. Okay, Murni ada. Iskandar, nampak tadi ada. Nurliana. Amira Syahira. Ya, ya, Murni saya nampak. Nur Amira Syahira. Ada? Okay. Okay. Dia mungkin cari dekat handphone, tak tahu kot butang tangan. Walid ada ya? Tadi nampak Walid masuk. Arif? Arif ada? Okay, Arif ada, Arif. Arif. Ke tertidur depan PC ni semua ni? Arif. Arif ada. Okay. Tapi tahu apa? Nur Afrina ada? Afrina? Okay. Tak bunyi pula. Syazwani Iliana? Syazwani ada? Jad? Okay. Lily Natasha. Lily ada tadi saya nampak. Dan Daniel Hazim? Okay. Nurul Ain? Johan? Okay. Nurliana Hamzah? Zadanish Jafni? Ya, madam. Sihat Sihat. Sihat sikit? Ahmad Hakimi? Okay. Nur Aribah, last. Ada, madam. Okay. Alright, good. Last. Sekejap. Razif tadi saya tak save. Sekejap. Sekejap. Saya tak save tadi. Jadi dia tak masuk kat situ. Okay. Sorry ya, yang lain tolong beri kerjasama lah. Maksudnya bagi peluang saya check macam ni. Saya ada banyak cara tapi banyak penipuan kan. Okay, Harith Robain ada. Okay, Aina Marina. Okay, Iqbal. Okay, Siti Aisyah. Saya madam. Okay, Siti Nur Amira. Ada tadi tanya soalan. Asrul. Ada, madam. Okay, Nadiatul Natasha. Okay, Fatira ada. Hega Tashin ada. Siti Merwati ada. Rohman. Ada. Okay, Maisarah. Harith Amirul ada tadi. Okay, Umi ada. Nur Amira. Lukman Faris. HIJKL. Okay, mungkin mic problem ke apa. Nur Zulaika. Irsyad. Okay. Alright. Okay, kelas. Okay, jadinya sebagai kesimpulan, sangat penting untuk pelajar tahu molecular shape ni. Kalau dia tak tahu, dia akan ada masalah untuk menentukan molecular polarity pula. Okey, tapi ini saya punya jawapan, ini cara saya jawab. Ini yang saya buat sendiri. Jadi maksudnya most of the student jawab macam yang yang saya suggestkan lah. Cuma mungkin boleh diperbaiki dari segi yang ni. Cuma saya kata apa tadi, kalau biasanya soalan tak bagi table ni, soalan memang suruh you pandai-pandai lah fikir macam mana. So that's why bila kita dalam final exam, dia akan ada berbagai versi jawapan calon. Contoh yang macam Wei-Ming, mungkin Wei-Ming ni jenis suka mengayat, buat ayat macam tu, buat karangan paragraf pun ada juga yang buat paragraf, pening juga tu. Ataupun biasanya kami suggestkan buat macam ni lah. Cuma idea, maksudnya pelajar nak bina table tu macam mana, inilah ideanya. Okay, jadi nanti bila saya share recorded meet ni boleh tengok. Okay, okay sekejap apa benda ni. Okay, jadinya sekarang kalau pelajar, ada satu lagi ni siapa Fatin Natasha, sorry Fatin dengan Iskandar. Saya termasukkan saya punya dulu. Sekejap. Oleh kerana mereka submit jadi saya check lah lively. Okey, betul. Ini tadi saya kata apa? Tambahkan ni bonding pair ke lone pair boleh? Okey.
Ini. Okay, betul. Good. Alright. Next, last kali Iskandar. So saya menghargai effort belajar, tak ada masalah. Okay. Iskandar buat Lewis structure ni, dia tak tunjukkan bond apa, dia macam buat Lewis dot tau. Iskandar boleh, tak ada masalah untuk you buat Lewis structure macam ni. Tapi kalau molekul tu sangat kompleks, molekul tu dah kompleks sangat. Macam ni, apa beza yang Hegar buat dengan ni? Yang tadi tu langsung memang tak nampak bonding pair kat mana, the shared electron kat mana. Sebab dia tak lengkapkan surrounding atom, tak silap saya. Macam ni nampak, cuma kalau molekul tu lagi besar, agak sukar bila you buat macam ni. Jadi saya suggest kat Iskandar, bermula daripada sekarang lah, practice buat Lewis structure yang macam ni. Yang macam ikut step macam biasa tu. Faham tak Iskandar? Boleh Is? Mungkin lain problem ke apa tu. Tapi tadi nampaklah dia masuk. Okay. Okay. So ni betul. Jadi bila kita share macam ni kan nampak berbagai versi jawapan kan. Okay. Ni betul. Ni masukkanlah tadi bonding pair, lone pair. Okay. Ini bonding pair. Dia kata bonding pair ni saya faham. Dia nak cakap repulsion yang wujud tu bonding pair je. R equal. Mesti tulis R equal. Okay, jadi dia compare the strength, tak ada masalah. Cuma nanti kalau soalan sebenarnya tak bagi table ni, memang kena buat ayat lengkap. Repulsion of apa. Okay, tetrahedral betul. Trigonal, pyramidal betul. Sekejap saya naik ke atas sikit. And V-shape for water molecule pun betul. Okay. So the rest samalah. Jadi nanti sebab ini kalau ada lagi yang saya minta untuk share jawapan, jangan malu-malu nak share. Bagus sebenarnya. Alright, ini salah satu cara lah kita boleh buat. Okay, so dah 9.45. Jadi sebelum kita tamatkan kelas, maksud je, kepentingan untuk you tahu ni adalah molecular shape ni adalah nanti you nak buat molecular polarity ni. Ini yang kita akan bincang mungkin esok. Esok saya nak, sebab waktu lab kita akan guna dengan revision dan juga pengisian mungkin kuliah dan sebagainya. So saya akan buat juga. Jadi ini saya harap you tengok dulu video molecular polarity. Saya bagi guideline macam mana nak buat. Salah tak apa. Jadi kalau you all dapat PM seorang-seorang dari PM personally daripada saya, kata tolong submit jawapan ni pada saya, tolong buat. Maksudnya saya nak. Mungkin saya tak mention dalam group. Saya PM personally. Okay. So kalau you gagal menentukan molecular shape, dekat sini akan ada masalah. Okay. Baiklah. So